Masyarakat umum sudah mengetahui tentang penyanyi rap terkenal Amerika Syarikat iaitu P. Diddy atau nama sebenarnya Sean Combs yang telah ditangkap pada bulan September lepas atas beberapa pertuduhan termasuklah pemerdagangan seks dan serangan seksual. Selepas penangkapan P. Diddy itu, terbongkar kontroversi tentang Freak Off Party yang dia sering adakan sebelum ini. Jadi, apakah itu Freak Off Party? Sebelum itu, ketahui dulu secara ringkas tentang White Party, parti anjuran P. Diddy secara tahunan yakni dari tahun 1998 hingga 2009. Tujuan parti yang dihadiri oleh golongan selebriti dan individu berpengaruh ini adalah untuk kesetaraan sosial dan hiburan sesama mereka. Semua tetamu yang datang harus berpakaian serba putih. Antara selebriti terkenal yang pernah menghadiri parti ini termasuklah Leonardo DiCaprio, Mariah Carey dan Jennifer Lopez. Sesudah White Party ini selesai, maka bermulalah satu Freak Off Party, iaitu satu pesta seks liar. Tetamu atau parti ini adalah mereka yang terpilih atau dalam erti kata lain, individu yang menerima undangan secara pribadi daripada P. Diddy. Menurut laporan media, Freak Off Party berlangsung selama beberapa hari di mana para tetamu terlibat dengan aktiviti seksual yang ekstrim, penggunaan dada dan juga alkohol. Difahamkan juga lokasi Freak Off Party ini turut mempunyai kamera yang dipasang di lokasi rahasia. Rekaman kamera video tersebut menjadi salah satu bahan ugutan P. Diddy terhadap tetamu yang cuba membongkar aktiviti tidak bermoralnya itu. Penyanyi seperti Good Friday dan pelawak Jeff Wittek yang pernah menjadi tetamu mendedahkan bahawa mereka tidak dibenarkan untuk membawa telefon selain dilarang memasuki tempat berkunci yang dipercayai sebagai tempat untuk melakukan aktiviti seks yang dahsyat. Dalam satu serbuan yang pihak polis lakukan di rumah P. Diddy pada bulan Mac 2024 lalu, 1,000 buah botol minyak bayi dan minyak pelincir telah ditemui yang diyakini menjadi bahan kegunaan untuk Freak Off Party. Apa yang pasti, Freak Off Party ini adalah sisi gelap dalam industri hiburan di Amerika Syarikat. Nama selebriti seperti Beyonce, Justin Bieber, Usher, mendiang Aaron Carter dan ramai lagi yang pernah menjadi mangsa kepada P. Diddy. Sejak penahanan P. Diddy, satu demi satu pendedahan mula terbongkar yang menjelaskan pelbagai dakwaan berkaitan dengan sisi gelap P. Diddy. Perhatian sekarang ini tidak hanya tertumpu kepada P. Diddy, tetapi juga kepada selebriti A-list yang kesemuanya dah lama jadi sebahagian daripada hidupnya. Sejak itu, beberapa tuduhan dan saman telah difailkan terhadap penyanyi ini. Sementara itu, selebriti A-list tadi pun semuanya diam seperti tidak ada apa-apa respon ataupun ingin membantu beri informasi bagi merungkai kes ini. Tuduhan terhadap P. Diddy disokong oleh dakwaan bahawa dia ini menggunakan pengaruh, kuasa dan kekayaannya untuk memanipulasi, menyalahgunakan dan memaksa semua mangsanya. Situasi ini membuatkan ramai orang di media sosial kecewa dan sentiasa push kes ini secara berterusan agar ia sentiasa berlegar di media sosial. Jadi, mari kita perincikan pertuduhan dan dakwaan yang menyebabkan penangkapan Sean P. Diddy. Yang pertama, pendakwaan mangsa-mangsa terhadap Sean P. Diddy. P. Diddy telah menghadapi beberapa tuntutan undang-undang. Kebanyakannya mendakwa salah laku yang serius, termasuk serangan seksual dan keganasan. Tuduhan utama timbul daripada beberapa wanita, termasuk bekas pasangannya yang bernama Casey Ventura, yang telah menuduh P. Diddy ini melakukan penderaan fizikal, emosi dan seksual selama bertahun-tahun. Sepanjang menjadi kekasih P. Diddy, hidupnya dikatakan bertukar menjadi kelam. Meskipun di luarannya nampak normal, tetapi sebaliknya dia mendakwa yang dia sering dipukul, dijadikan mangsa seks, diberikan dada secara paksa dan dikawal dengan cara yang sangat kejam. Tuntutan Undang-Undang Cassandra yang difailkan pada November 2023 telah diselesaikan di luar mahkamah dengan jumlah yang tidak didedahkan. Tetapi pendedahan itulah menjadikan kes ini berkembang dan menjadi siasatan jenayah yang lebih luas. Selain itu, Adria English, bekas bintang porno, telah memfailkan tuntutan undang-undang pada Julai 2024 yang menuduh P. Diddy terlibat dengan pemerdagangan seks dan dia juga mendakwa selalu dipersembahkan secara seksual dalam majlis tertutup anjuran P. Diddy.
Pada September 2024 lalu, seorang lelaki bernama Cardelo Smith menuduh P. Diddy telah memberi dadah dan merogolnya di sebuah parti pada tahun 1997. Dia memenangi keputusan penghakiman dengan jumlah tuntutan sebanyak $100 juta terhadap P. Diddy. Pada September 2024 juga, bekas penyanyi Dawn Richard menuduh P. Diddy melakukan penyalahgunaan verbal, fizikal dan seksual semasa dia menganggotai kumpulan pop wanita Genetic Ken. Dia mendakwa telah menyaksikan penindasan terhadap orang lain juga, termasuk gadis bawah umur yang dieksploitasi semasa parti pribadi P. Diddy. Tuduhan dalam saman-saman ini mendakwa bahwa P. Diddy terlibat dalam kegiatan pemerasan pemerdagangan seks dan menganjurkan pertunjukan seksual yang dirujuk sebagai freak-off yang melibatkan orang ramai. Seringkali juga mangsa-mangsa ini semua berada di bawah pengaruh dadah. P. Diddy secara konsisten menafikan semua tuduhan itu. Ketika dibicarakan, antara hujah yang dikemukakan adalah hubungan yang terjalin dengan mangsa, mengikut persetujuan dan rela. Selain itu, P. Diddy dan peguam-peguamnya play victim dan memfitnah beberapa mangsa dengan mengemukakan alasan mangsa cuba untuk menggunakan kekayaannya. Yang kedua, perkaitan antara P. Diddy dengan bintang-bintang Hollywood. Tidak semua selebriti muncul bersuara tentang perkara ini atas faktor P. Diddy ini rapat dan kenal baik dengan ramai personaliti popular Hollywood. Kebanyakan kenalan personaliti Hollywood yang rapat dan pernah datang ke parti-parti terkenal rapper ini sama ada pernah bekerja bersama atau mendapat faedah daripada pengaruh besar P. Diddy. Ia sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu orang ramai tentang persoalan adakah selebriti ini bersekongkol sekali dengan P. Diddy dan sejauh mana mereka tahu tentang aktiviti yang didakwa. Antara selebriti yang terlibat ialah Jennifer Lopez. Jennifer Lopez pernah menjalinkan hubungan dengan P. Diddy dari 1999 hingga 2001. Mereka bertemu ketika penggambaran musik video If You Had One Love. Walaupun Jennifer telah bercakap secara positif tentang hubungan dia dengan P. Diddy, namun dia turut mengesahkan pernah terhidu kecurangan dalam hubungan mereka. Jennifer juga tetap berdiam diri mengenai tuduhan terkini terhadap P. Diddy. Selain itu, Jay-Z. Perhatian juga tertumpu kepada hubungan P. Diddy dengan Jay-Z, sebab kedua-duanya dianggap sebagai sahabat yang rapat. Walaupun Jay-Z ini telah bersahabat lama dan dah banyak bekerjasama dengan P. Diddy, tak banyak info yang dikongsi mengenai kegiatan di belakang tabir penghibur antara bangsa ini. Namun rapper terkemuka 50 Cent ada menyentuh tentang hubungan bromance P. Diddy dengan Jay-Z ini di media sosial dan turut mempersoalkan tindakan Jay-Z yang menjauhkan diri dari skandal ini. Namun kabar angin bertiup kencang yang mengatakan Jay-Z dan istrinya juga penghibur terkenal Beyonce menggunakan pengaruh P. Diddy untuk terus kekal popular. Mereka turut dikaitkan dengan teori konspirasi kejatuhan artis lain yang tidak diberikan peluang untuk mengatasi populariti mereka pada satu-satu ketika dengan aktiviti pembunuhan dan pricing ketika acara anugerah. Seterusnya, Justin Bieber. Selain itu, Justin Bieber yang meraih populariti ketika remaja dikatakan turut menghabiskan banyak masa bersama P. Diddy di awal kerjayanya. Laporan media menunjukkan bukti video pada tahun 2009 di mana Justin Bieber menghabiskan 48 jam bersama P. Diddy. Ia sekaligus menimbulkan persoalan tentang status hubungan mereka, walaupun tiada sebarang bukti yang direkodkan. Bertebaran juga di media sosial sekarang ini yang kaitkan hubungan ini sebagai sexual grooming, di mana ramai yang kaitkan P. Diddy sebagai pedofilia. Ketika itu Justin Bieber baru berusia 15 tahun dan sehingga sekarang ini Justin Bieber belum bercakap secara terbuka mengenai kes ini. Usher. Penyanyi Usher pula pernah dihantar untuk tinggal bersama P. Diddy pada tahun 1994 ketika dia berusia sekitar 15 tahun untuk bekerja bagi album sulungnya. Usher telah menggambarkannya sebagai pengalaman yang membuka mata. Usher juga pernah mengakui dia diperkenalkan dengan aktivitas seksual di rumah P. Diddy. Sampai sekarang juga Usher telah banyak berdiam diri tentang butiran masa lalu beliau bersama P. Diddy. Ashton Kutcher. Dalam sebuah klip temubuan Ashton Kutcher pada tahun 2019 dalam rancangan Hot Swan yang sekarang ini muncul semula di media sosial, pelakon itu seolah-olah memberi petunjuk tentang rahsia daripada parti-parti pribadi P. Diddy. Parti-parti ini telah dikaitkan dengan laporan tentang dada dan aktiviti seksual yang berlaku. Ashton bertemu P. Diddy pada tahun 2002 semasa MTV's Punks dan Making the Band.
Sejak itu, Ashton Kutcher sangat rapat dengan P. Diddy dan dia juga seringkali menjadi pengunjung tetap acara parti pribadi P. Diddy dan pernah menjadi penyampai bersama untuk White Party pada tahun 2009. Untuk pengetahuan semua, White Party ini adalah majlis tertutup yang dianjurkan oleh P. Diddy sejak 1980 sehingga 2009. Semua individu yang dijemput P. Diddy perlu berpakaian warna putih, kononnya sebagai simbol bersih dan kesamarataan semua jemputan. Walaupun peristiwa-peristiwa ini telah muncul semula selepas penangkapan P. Diddy, tiada laporan aktiviti jenayah yang pernah dikaitkan dengan kesemua mereka. P. Diddy turut didakwa sebagai pedofilia. Dakwaan aktiviti seksual melibatkan kanak-kanak yang dilakukan P. Diddy turut diperkukuhkan dengan laporan 100 mangsa yang tampil, termasuk 25 orang kanak-kanak yang nakfailkan saman terhadap P. Diddy, manakala hampir 1.000 mangsa lain turut dikatakan telah membuat laporan. Mangsa P. Diddy yang termuda ini merupakan seorang budak lelaki yang berusia 9 tahun. Dia dikatakan dirogol dan turut diberi dada. Budak lelaki dan ramai mangsa lain dijanjikan tawaran untuk bekerja bersama P. Diddy, sehingga sanggup menyerahkan segala-galanya kepada P. Diddy. Kes-kes jenayah P. Diddy ini menyebabkan pelbagai teori konspirasi timbul. Malah kisah-kisah lama P. Diddy turut dikorek semula untuk menghubungkan kes yang sedang berjalan. Antaranya peringatan daripada rapper Eminem menerusi lirik lagu Fool yang diterbitkan tahun ini. Antara bed lirik dalam lagu itu berbunyi, "I'm like a rapper, got so many wait, he didn't just spell the word rapper." Rapper dalam lirik ini kononnya bermaksud porogol daripada ejaannya dan bukanlah rapper, manakala singkatan SAS itu dikatakan bermaksud sexual assault yang bermaksud keganasan seksual. Dalam lirik ini juga secara jelasnya menyebut nama P. Diddy menerusi bahagian lirik "and leave out P. did he." Teori konspirasi juga mengaitkan P. Diddy Jay-Z dengan istri yang juga bintang terkenal Beyonce dengan kematian bintang pop terkenal Hollywood seperti The Notorious, Alia dan Michael Jackson. Ia dikaitkan dengan persaingan populariti dan kononnya korban daripada upacara Illuminati. Selain itu turut berlegar di media sosial kejadian penyanyi terkenal Adele yang memuji Beyonce ketika kemenangannya ke atas Beyonce untuk kategori Album of the Year dalam Grammy yang turut dikaitkan dengan ancaman daripada pengaruh dan kuasa P. Diddy. Netizen turut bongkarkan sebahagian daripada sedutan scenes The Simpsons dan juga siri TV Supernatural yang seolah-olah sudah tahu aktiviti P. Diddy ini sejak sekian lama. Tapi itu semua tidak dipastikan kesahihannya. Meskipun ramai selebriti berdiam diri sebab dikatakan akan beri kesan kepada reputasi mereka, tapi ramai juga yang berpendapat penting untuk para selebriti vokal tentang isu-isu seperti ini, khasnya bila melibatkan hal keburukan dalam industri hiburan. Memandangkan kes-kes ini masih lagi berjalan, mungkin banyak lagi kita akan dengar tentang kegiatan gelap P. Diddy yang akan terbongkar satu demi satu.